بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajah aqbala ala julasaihi, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ishfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabihi ma ahabba, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada Nabi satu orang yang ada hajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang nak minta sedekah, ada hajat dengan dia, mai jumpa dia, aqbala ala julasai, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beralih menghadap kepada kawan-kawan dia yang duduk sama dengan dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ishfa'u tu'jaru. Nabi kata, tolonglah dia ni. Kamu tolong dia, kamu dapat pahala. Ini Nabi, dia nak cerita dekat kita. Yang kata Nabi Muhammad ni, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia satu orang manusia yang sangat suka tolong orang. Itu satu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia satu orang manusia yang suka ajak orang lain pakat-pakat tolong orang. Bukan dia sahaja suka tolong orang, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia suka ajak orang lain pakat-pakat tolong orang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ishfa'u, tolonglah dia ni, tu'jaru, kamu tolong dia, Tuhan bagi pahala dekat kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada semua orang bahawa kita buat baik walaupun sikit ada pahala. Buat baik, nama kata buat baik walaupun sikit, tu'jaru, akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhumah, dia menceritakan tentang kisah Barirah dan suaminya. Qala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, law raja'tihi, qalat ya Rasulullah ta'muruni
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ashfa'." Qalat, "La hajata li fi." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi, dia menceritakan, dia kata ini hadis berlaku dalam kes seorang sahabat yang bernama Barirah. Barirah ni sahabat perempuan. Barirah ni dia ada masalah dengan suami dia. Jadi kes ini dirujuk kepada Nabi SAW. Barirah ni bergaduh dengan lelaki dia, pergi jumpa Nabi, minta Nabi tolong selesai masalah mereka. Bila sampai di depan Nabi SAW, qala lahan Nabi SAW, Nabi kata dekat Barirah ni, Nabi kata, "Lau raja'tihi." Nabi kata, alangkah baiknya kalau sekiranya kamu baik balik dengan suami kamu. Hadis ni nak tunjuk kata Nabi dia suka berlaku kebaikan di kalangan sahabat dia. Nabi tahu ini masalah rumah tangga, suami isteri, isteri tak berkenan dekat suami, suami tak suka dekat isteri dan sebagainya. Bila pergi jumpa Nabi SAW, Nabi dia tak langsung-langsung nak menganjurkan supaya bercerai. Ini Nabi. Nabi SAW satu orang manusia yang dia sentiasa fikir, kalau boleh buat bagi jadi baik, bagi jadi baik. Bercerai tak baik. Bila Barirah dengan suami dia pergi di depan Nabi SAW cerita masalah dia, Nabi dengar masalah dua-dua orang suami isteri ni. Nabi kata benda ni, Nabi kata, "Lau raja'tihi." Nabi kata, alangkah baiknya kamu wahai Barirah kalau boleh rujuk balik dekat suami kamu, jangan bergaduh. Qalat, Barirah ni bila dengar Nabi kata macam tu, dia kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah, ta'muruni." Dia kata, "Ya Rasulullah, kamu perintahkan aku suruh balik kat dia?" Dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ta'muruni." Wahai Rasulullah, kamu perintah aku, kamu paksa aku, kamu arahkan aku suruh baik balik dengan dia? Qala Nabi SAW, Nabi kata, "Innama ashfa'." Nabi kata, dah, aku tak paksa. Sesungguhnya aku nak tolong supaya rumah tangga kamu elok. Aku tidak paksa, Nabi kata. Aku tak mestikan kamu balik kepada suami aku. Cuma aku lebih suka kalau sekiranya hampa laki bini jadi elok. Innama ashma', sesungguhnya aku saja nak tolong, Nabi kata. Qalat, jawab Barirah ni, perempuan ni, dia kata, "La hajata li fi." Dia kata, aku tak kebulong dah kat dia ni. Terjemah cara sedapnya lagu tu. La hajata li fihi, maksudnya tidak ada hajat bagi aku padanya. Maksudnya aku tak bulong dah kat dia. Nabi SAW kalau boleh nak bagi elok balik. Perempuan ni tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kamu paksa aku suruh baik balik dengan dia?" Nabi kata, "Dah, aku tidak paksa. Cuma aku suka kalau sekiranya hampa jadi baik balik." Jawab Barirah, dia kata, "La hajata li fi." Aku tak mau dah ke dia ni. Nabi kata, "Tak apalah, kalau macam tu buat apa kamu suka." Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis-hadis yang kita baca tu dapat kita faham bahawa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan satu orang manusia yang kecenderungan dia nak tengok benda jadi elok. Nabi Muhammad SAW ni adalah satu orang manusia yang kecenderungan dia ataupun matlamat dia nak tengok orang jadi elok. Dia tak suka orang bergaduh, dia tak suka orang berkelahi, dia tak suka rumah tangga pucar kacir, dia tak suka benda-benda yang tak elok. Nabi SAW adalah manusia yang nak tengok benda jadi elok. Tu Nabi.
Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, anna imra'ata Thabit bin Qais atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, ma a'tubu alaihi fi khuluqin wala dinin, walakinni akrahu al-kufra fil Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. قال أقبل الحديقة وطلقها تطليقة، أو كما قال، hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, kata dia, satu orang perempuan, isteri kepada Thabit bin Qais, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang perempuan, isteri sahabat Nabi, isteri kepada Thabit bin Qais. Dia dengan laki dia dua-dua pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi, isteri Thabit ini kata, ya Rasulullah, ma a'tubu alaihi fi khuluqin wala dinin. Dia pergi mengadu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni, dia kata, tak nak komplain apa tentang suami aku ni. Dari segi akhlak dia, dari segi agama dia orang bagus. Laki bini pergi jumpa Nabi. Yang bini ni pergi mengadu dekat Nabi depan laki dia. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ma a'tubu alaihi fi khuluqin wala dinin. Ni suami aku. Dia kata, aku tak ada komplain dia. Dari segi akhlak dia, dia orang baik. Dari segi agamanya, dia orang bagus. Aku tak ada komplain dia dari segi akhlak, dari segi agama. Laki aku memang orang baik. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Akan tetapi, dia kata, aku takut aku berdosa dalam Islam. Dia nak pergi cerita dekat Nabi. Dia kata, dia ni bukan masalah laki jahat, bukan masalah laki tak mau semayang. Laki dia akhlak baik, agama bagus, cuma dia tak berkenan. Problem. Ada jadi dalam masyarakat kita macam ni. Dia tak suka kat laki dia pasal laki dia baik. Dia suka laki dia brutal sikit. Ada masalah macam ni. Laki baik, patut dia syukur dapat laki baik, semayang, akhlak bagus. Patut dia syukur kepada Allah dapat laki macam ni. Tapi ada berlaku dalam masyarakat ni, kes yang jarang-jarang. Ada berlaku. Oleh kerana laki dia ni akhlak baik, oleh kerana laki dia ni agama baik, dia tak suka. Maka berlaku zaman Nabi SAW. Dia pergi jumpa Nabi, dia mengadu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, suami aku ni perangai dia baik, agama dia baik. Walakinni, akan tetapi aku ni akrahul kufra fil Islam. Aku takut aku jadi berdosa dalam Islam ni. Pasal apa? Pasal dia baik, perangai dia baik, agama dia baik, semayang cukup, buat baik dengan orang. Dia bagus, aku tak bagus. Oleh kerana aku dah tak suka kat dia, aku tak boleh bagi khidmat sebagai isteri dekat dia. Aku takut dengan kerana tu aku jadi berdosa. Tak pasal-pasal aku jadi berdosa. Jadi ya Rasulullah, aku minta supaya aku ni diceraikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dengar macam ni, Nabi kata, ataruddina alaihi hadiqatah. Nabi kata, kamu sanggup tak bagi balik kebun yang dia bagi dekat kamu sebagai mas kahwin masa kahwin dulu? Thabit bin Qais masa kahwin dengan isteri dia, mas kahwin dia bagi kebun korma satu. Mungkinlah ni isteri dah tak mau dah dekat laki ni. Nabi tanya dia, Nabi kata, ataruddina alaihi hadiqatah. Hang sanggup tak kebun hak dia bagi dekat hang sebagai mas kahwin dulu, hang sanggup tak bagi balik kat dia kebun tu? Yang ni yang kata tebus talak. Dia nak minta supaya laki dia cerai dia, laki dia tak mau cerai dia. Cara ni, dia kata okeylah, lah ni banyak mana aku bayar janji cerai aku, tebus talak.
Inilah hadis yang menjadi dalil kepada tebus talak. Isteri kepada Sabit bin Qais tak ada pasal-pasal, duduk tak duduk tak berkenan dekat laki dia. Walaupun laki dia akhlak baik, perangai baik, agama baik, semayang bagus, semua bagus, dia tiba-tiba jadi tak berkenan. Dengan kerana dia jadi tak berkenan, dia nak bercerai dengan laki dia. Nabi tanya dekat perempuan ni, dekat isteri Sabit ni, Nabi kata ataruddina alaihi hadiqata. Okey, hang nak cerai lah ni, suami hang sayang lagi kat hang, hang tak suka kat dia. Sanggup tak kebun korma hak dia bagi kat hang dulu, hang bagi balik kat dia? Sanggup ke tak sanggup sebagai nak tebus talak kamu? Faqalat, jawab isteri Sabit ni, na'am. Dia kata aku sanggup. Apa pun aku sanggup bagi, janji cerai buang aku. Qala, Nabi pun beralih dekat suami dia, dekat Sabit bin Qais ni. Nabi beralih, Nabi kata aqbilil hadiqah. Nabi kata terima balik kebun korma yang kamu pernah bagi kat dia dulu, kamu terima balik. Wa talliqha tatliqah. Nabi kata dan ceraikan dia dengan satu talak. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni juga nak tunjuk dekat kita bahawa Nabi SAW mau benda baik pada sahabat dia. Dah tak boleh dah. Nabi tahu dah tak boleh dah. Tak ada guna kalau nak dipaksa mereka duduk dalam sebuah rumah tangga. Maka Nabi mau yang terbaik. Isteri pun tak berdosa, suami pun tak makan hati. Maka Nabi SAW suruh isteri ni kembalikan kebun itu, maka dia menjadi tebus talak kepada perkahwinan mereka dua orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang iktibar. Daripada 4 hadis yang kita baca, kita ambil yang iktibar bahawa Islam agama yang baik. Nabi kita Nabi Muhammad SAW dia nak benda yang baik-baik berlaku di dalam masyarakat Islam. Mudah-mudahan benda itu membawa pengajaran kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 63. Muka surat 63. Kita masuk satu bab baru. Kata dia bab ma jaa fi inzarin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumah. Iaitu bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan memberi ingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kaumnya. Ini kita nak tengok satu tajuk malam ni. Nabi SAW adalah satu orang yang sentiasa suka peringat orang. Nabi suka peringat orang. So manusia tuan-tuan. Insan itu sendiri daripada perkataan Arabnya nasiya. Nasiya makna dia lupa. Insan makna dia pelupa. Maka sesuai dengan manusia ni, memang Tuhan bagi jadi suka lupa. Peringatan sangat penting. Nabi SAW adalah satu orang manusia yang cukup suka memberi ingat kepada orang lain. Dan Nabi pesan pula dekat orang lain, suruh ingatkan dia. Walaupun Nabi tidak lupa. Ketahuilah saudaraku, sayogya bagi satu orang jadi pemimpin dan jadi penunjuk itu bahawa ia memimpin dan menunjuk kaum kerabatnya yang hampir dahulu. Kemudian daripada yang lebih hampir, kemudian yang lebih hampir, sehinggalah akhirnya. Dia kata kita sebagai pemimpin, dalam rumah kita pemimpin, kita memimpin isteri kita, memimpin anak-anak kita, kita adalah pemimpin. Sebagai pemimpin, dia kata kita kena ingat, nombor satu sekali, kita kena pimpin orang yang paling dekat dengan kita. Kita nak jadi pemimpin, nombor satu, diri kita kena boleh pimpin. Nombor dua, isteri kita kena boleh pimpin. Nombor tiga, anak-anak kita kena pimpin. Dalam agama pun dia kata, ibda' binafsik. Dia kata, mulakan dengan diri kamu sendiri. Maka dia kata, dalam soal nak bagi peringatan, jaga baik-baik. Dia kata peringat orang yang dekat dengan kita dulu, baru pi orang yang jauh, kemudian lagi jauh. Dia kata kemudian barulah orang-orang yang jauh pada kerabat, kemudian daripada yang bukan kerabat.
Lepas tu baru pi adik-beradik. Tengok abang kita, kak kita, pak penakan kita, baru boleh pi dekat orang lain yang bukan adik-beradik kita. Kita tak mau saat ni kita duk tembak orang pang, bini dalam rumah pun kita tak boleh jaga. Kita duk tembak orang pang, tengok anak-anak kita pun masalah, sakit kepala. Kita duk tembak orang pang, tengok keluarga kita pun macam-macam cerita. Maka Islam dia main dengan kaedah yang macam ni. Dia kata kita disuruh bagi ingat dekat orang. Tapi nombor satu sekali peringat diri sendiri. Lepas tu peringat orang yang dekat. Kemudian orang yang dekat. Kemudian sampailah kepada habis adik-beradik. Baru pergi orang jauh. Demikianlah berjalan hal ini daripada zaman Nabi SAW dengan ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang ajak kaedah ni. Sebab dalam Quran dia main ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat Quran. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kamu dulu. Wa ahlikum, keluarga kamu, nar, daripada api neraka. Sebagaimana tersebut perkara ini di dalam banyak hadis. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صفية بنت عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد يا بني عبد المطلب إني لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. Diriwayatkan daripada isteri Nabi SAW, nama dia Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anha. Kata dia apabila turun ini ayat, kira-kira maknanya, dan beri ingat olehmu ya Muhammad dengan azab akhirat akan kaum kerabat kamu yang lebih hampir, yakni yang sehabis-habis rapat dengan kamu daripada qarabah. Dan Nabi pun mula menyeru kepada kerabatnya, keluarganya yang rapat-rapat. Berseru Nabi SAW, hai Safiyah binti Abdul Muttalib, yakni mak saudara Nabi, iaitu saudara sebelah bapaknya. Dan Nabi seru hai Fatimah binti Muhammad, yakni puterinya. Dan seru Nabi lagi hai anak cucu Abdul Muttalib, bahwasanya aku tiada satu yang aku milik daripada Allah pada boleh melepaskan daripada azabnya akan seorang pun, melainkan masing-masing hendaklah melepas diri dengan turut perintah Tuhan. Kemudian daripada bertuhankan Allah itu dan mengakukan aku akan pesuruhnya. Maka siapa-siapa yang tak mau percaya Allah dan Muhammad, maka tiada upaya bagi Muhammad melepaskan siapa-siapa daripada kamu daripada azab Allah. Jikalau sekalian kamu itu kerabat Muhammad yang sehampir-hampir kerabat sekalipun. Itu dia. Ayat ni tuan-tuan, di antara ayat yang awal-awal turun. Nabi mula-mula terima surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak lama selepas turun Iqra, turun ayat ni, wa anzir ashiratakal aqrabin. Turun ayat ni. Bila turun ayat ni, ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga kamu al-aqrabin, yang karib-karib, yang dekat-dekat. Bila turun ayat ni, Nabi pi tiap-tiap rumah adik-beradik dia. Nabi pi tiap-tiap rumah keluarga Abdul Muttalib, keturunan tuan dia Abdul Muttalib. Pi tiap-tiap rumah pak penakan dia, rumah mak penakan dia, pi semua, panggil semua orang pi berhimpun di kaki bukit tu, di antara tempat Safa Marwah tu. Pi berhimpun di kaki bukit Safa. Kemudian Nabi SAW naik berdiri di atas bukit Safa tu. Nabi terus tanya kepada adik-beradik yang duk berhimpun ni. Nabi kata, kalaulah aku bagi tahu dekat hampa, kata balik bukit ni ada musuh nak main serang kita, hampa percaya tak apa aku nak kata? Depa kata, wahai Muhammad, kamu Muhammad Al-Amin, Muhammad yang amanah, apa kamu kata kami percaya. Nabi pun terus kata,
Aku nak bagi tahu dekat hampa, Allah lantik aku menjadi Nabi. Abu Lahab terus ambil batu punggai dekat Nabi. Ini cerita turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi panggil adik-beradik dulu. Sebelum Nabi bercakap dekat Umar Al-Khattab, sebelum Nabi bercakap dekat macam-macam pemimpin besar ada-ada tu, sebelum tu Nabi panggil adik-beradik dulu. Kalau adik-beradik sendiri lawan Nabi, Nabi susah nak bercakap ke orang lain. Bila Nabi panggil ni semua adik-beradik main, dia antara ucapan Nabi, Nabi kata, Ya Safiyah tu binta Abdul Muttalib. Wahai Safiyah, mak benarkan aku. Dia kata. Ya Fatimah binta Muhammad. Wahai Fatimah, anak aku. Dia kata. Ya Bani Abdul Muttalib. Wahai keturunan Abdul Muttalib. Ada ni semua. Inni la amliku lakum minallahi syai'ah. Dia kata, aku tak ada apa. Walaupun aku Allah lantik jadi Nabi, tapi aku tak boleh buat apa dekat hampa kalau hampa tak sembah Allah. Dia kata. Kalau sekiranya hampa ni mak penakan aku, anak aku sendiri, semua orang-orang yang adik-beradik rapat dengan aku, kalau hampa tak sembah Allah, esok Allah nak masuk hampa dalam neraka. Aku tak boleh halang Allah daripada buh hampa dalam neraka. Nabi kata lagu tu. Maka tak usahlah kata dan tak usahlah minta kepada aku melepaskan daripada azab Allah itu. Nabi kata kalau dah esok Tuhan buah dalam neraka, tak usah minta tolong kat aku. Aku tak boleh tolong apa. Dan yang boleh sekalian kamu minta pada aku hanyalah harta aku. Nabi kata hampa boleh minta kat aku sebagai adik-beradik, harta kalau ada aku boleh bagi. Tapi nak minta supaya orang masuk neraka, keluar daripada neraka, sedangkan hampa tak sembah Allah, hampa tak jadi orang Islam, aku tak boleh tolong. Nabi kata. Adik-beradik hanya boleh tolong duit ringgit, tapi tak boleh nak tolong lepas daripada masuk neraka. Dan boleh aku beri hak aku itu seberapa yang ada. Kalau minta harta, minta duit, banyak mana ada aku boleh bagi. Nabi kata. Tapi mintalah oleh sekalian kamu daripada aku akan harta aku sekehendak kamu. Nescaya kamu dapat. Kalau hampa minta duit, aku ada masa hampa minta, hampa tentu dapat. Dia kata. Tetapi azab Allah itu, jika kamu minta tolong, aku lepaskan daripadanya. Tentu tidak aku lepaskan kamu. Tapi kalau dah kena, dah masuk neraka itu kerana tak mau ikut Islam, kena masuk neraka, kalau dah masuk neraka, aku tak boleh tolong hampa. Melainkan kematian daripada Islam sekalian kamu. Melainkan hampa dah jadi orang Islam, hampa masuk Islam, masuk neraka, aku ada syafaat boleh mengeluarkan orang yang sudah masuk neraka. Syarat mesti Islam dulu. Kalau kamu tidak jadi orang Islam, kamu masuk neraka, adik-beradik dekat macam mana pun, aku tak boleh tolong hampa. Kata At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada beberapa orang daripada sahabat Nabi SAW, iaitu daripada Abi Hurairah dan Abi Musa Al-Ash'ari dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Katanya lagi, bermula hadis Siti Aisyah itu ialah hadis yang hasan lagi gharib. Tajuk baru, bab ma jaa fi fadlil buka min khasyatillah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membicarakan kelebihan menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni pula tajuk dia kata nak cerita tentang menangis ni, dia ada banyak kebaikan dia. Dan menangis ni mestilah menangis kerana takut Allah. Siapa yang dalam hidup dia biasa air mata dia terbit kerana takut kat Tuhan, dia mendapat banyak janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah saudaraku, takutkan Allah, yang ni berasa hebat akan kebesaran Allah. Berasa orang putih kata God is great. Berasa Allah Subhanahu wa ta'ala ni Tuhan Maha Besar. Dia berasa tu, dia berasa kebesaran Allah. Dia rasa dalam diri dia terbit air mata. Oh, ini cukup bagus. Dia dapat satu benda yang dia tak jangka, misalnya. Tak jangka. Dia kena sakit apa ke, sakit yang tak ada ubat ni.
kena kanser apa ke semua, pi hospital mana pun doktor dah sumpah dah kata dia ni memang tak ada harapan. Dan dia pun dah tak berubat mana dah doktor semua dah sumpah dah kata tak ada harapan. Dia pun tak berubat mana dah. Apa yang dia buat? Malam-malam semayang hajat, minta dekat Tuhan. Bukan tak berubat langsung, berubat dah puas dah berubat. Doktor semua dah kata tak boleh nak baik dah. Semua dah sumpah dia. Dia pun dah tak ada apa harapan dah. Dia duk nampak Allah aja satu lagi tempat dia nak bergantung harap. Malam-malam bangkit semayang, malam-malam bangkit semayang, malam-malam bangkit semayang. Dengan kehendak Allah hilang sakit ni. Dia rasa Allah Tuhan Maha Besar. Dia rasa. Maka hospital mana pun semua dah sumpah dia dah kata tak ada ubat dah, dia ni akan mati. Tak tahu Allah bagi baik. Dia rasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Perasaan tu sampai menyebabkan keluar air mata. Dia rasa tu dia nak cerita tak erti, dia nak abang ke orang tak tahu, yang dia tahu yang mata keluar. Dia rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau boleh dapat macam tu, ini kelebihan cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Yang ni berasa hebat akan kebesaran Allah. Atau makna takut akan Allah, yakni takut akan azab Allah. Ataupun dia duk buka ayat Quran, duk baca, duk cerita pasal ayat Quran, duk cerita pasal neraka. Dia duk baca. Dia bergigit dalam hati ni, berasa gigit, berasa gerun, berasa seriau, berasa seram, ayat mata keluar. Dia baca hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang azab Tuhan ni. Duk baca, benda tu dia main sentuh hati dia, sentuh ayat mata keluar. Tuan-tuan, bukan senang nak dapat yang ni, bukan senang. Kita dah dengar banyak kali dah ayat Quran pasal neraka ni, kita dah dengar banyak kali dah hadis Nabi pasal neraka ni, tapi tak ada apa, just baca, dapat ilmu aja, tak dapat sentuhan hati, tak ada. Orang putih kata tak touching, dia tak sentuh, hati kita tak tersentuh. Dia masuk telinga, dia rekod sebagai ilmu aja, dia tak singgah di hati. Kebanyakan kita macam tu, kita dapat benda ni dia sebagai ilmu, masuk kat kita ilmu aja, tapi dia tak pergi sentuh, hati kita tu tak kena sentuh. Tapi ada orang, dia dengar benda ni pergi sentuh hati dia, dia naik takut, dia naik seram sejuk, dia naik seria, dia terus ada satu tindak balas, bakit semayang malam dan sebagainya, minta dekat Tuhan, bermunajat, menangis dan sebagainya. Ini orang hati dia tersentuh. Tajuk kita nak baca malam ni, dia nak cerita golongan ini. Golongan yang apabila dia baca tentang azab Allah, benda ni sentuh hati dia. Bukan sekadar ilmu, tapi benda ni menyentuh hati dia. Dia menangis bila dia dengar benda ni. Maka tidak takut seorang akan Allah itu, melainkan dengan fikir dan dengan tilik dan dengan pandang betapa besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak nampak kebesaran Allah kalau sekiranya kita tidak bertafakur, berfikir. Fikir ni apa yang Tuhan duk buat dalam dunia ni, duk fikir. Heran, kita fikir Tuhan atok mai kat kita ni, heran. Kita tengok muka kita saja, rambut ni 2 minggu sekali kena pergi potong. Bulu kening dia tak jadi macam tu. Bulu kening macam duk panjang tu aja. Adalah 1-2 orang daripada 10,000 orang yang bulu kening duk labuh. 1 orang atau 2 orang daripada 10,000 orang. Hak lain bulu kening duk panjang tu aja. Tapi rambut tu panjang, misai boleh duk panjang, janggut duk panjang, misai dengan janggut duk cepat panjang, misai panjang sikit-sikit aja. Dia pakai chip apa, ada kontrol benda ni semua. Kalau dalam teknologi lah ni, dia chip lah, pakai satu chip untuk kontrol ni. Berapa chip dia ada dalam kepala kita, dalam badan kita ni, berapa chip dia ada. Yang kontrol rambut, yang kontrol misai, yang kontrol janggut, yang kontrol bulu kening, berapa dia ada. Dan dah mati dah simpan, dah masuk dalam kubur, dah apa dah, semua dah. Ada anggota badan kita yang terus duk panjang. Padahal mati dah, roh dah tak ada, dah apa dah tak ada, dah kuku duk jalan lagi, kuku duk panjang lagi. Apa ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang mengatur benda-benda ni semua. Kita tak bercakap lagi tentang dalam laut ni, berapa macam hidup-hidupan menatang hidup dia ada dalam laut ni, berapa macam dia ada. Hak kita tahu, hak kita tak tahu, macam-macam dia ada.
Kita sebut satu nama aja, kita sebut siput aja. Berapa jenis siput tu ada dalam laut? Berapa jenis siput tu ada dalam laut? Siput ada tepi pantai, siput duduk laut jangkar, ada siput duduk laut dalam. Berapa macam benda tu ada dalam laut tu? Dengan sotong, dengan udang ni, dengan nelayan duk tangkap ni, bukan kolam mudah saya. Nelayan seluruh dunia duk tarik pukat, duk tangkap, tak habis menatang ni semua. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Bila fikir benda-benda macam ni, kita nampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam takut kepada Allah, kerana telah dilihat Nabi akan sekalian malaikat sujud kepada Nabi. Dia biasa tengok malaikat di atas, di alam atas sana. Malaikat ni tidak ada sejengkai bumi yang kosong, tidak ada sejengkai ruang yang kosong di angkasa sana, melainkan semua ruang itu diisi oleh malaikat duk sujud kepada Allah. Nabi tengok benda ni masa Isra' dan Mi'raj. Nabi tengok benda ni, berapa punya banyak malaikat. Tuan-tuan, kalau malaikat duduk atas muka bumi ni saja duduk sujud pun heran dah. Satu simpang 4 matang buluh ni malaikat duduk sujud, kita takut dah. Belum satu Pulau Pinang lagi, belum satu Malaysia lagi, belum satu dunia lagi, belum satu bumi atas darat atas laut lagi. Ini alam tinggi. Alam tinggi ni bukan bumi, bumi ni kecil. Alam tinggi ni berapa punya besar. Setiap ruang di angkasa sana tu malaikat duduk sujud kepada Allah. Nabi SAW melihat benda ni. Kita tuan-tuan, kita tengok satu manusia, orang hormat dekat dia pun kita dah rasa dah dia ni sakan ni, orang hormat kat dia macam tu. Satu orang manusia depan mata kita, kita tengok orang jumpa dia, orang tunduk, orang jumpa dia, orang tunduk, orang jumpa dia, orang tunduk, kita dah rasa dah dia ni somebody ni, orang besar ni. Nabi tengok malaikat ni, tak tahu berapa banyak malaikat duk sujud kepada Allah, tak angkat-angkat kepala. Tak besar lagi Allah. Maka Nabi SAW dia melihat benda ni. Dan sekalian kayu dan batu dilihat sujud dan didengarnya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dengar ni pokok-pokok kayu, batu-batu atas jalan ni, Nabi dengar duk bertasbih, duk bertahmid, duduk bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dengar. Begitu. Maka sujud malaikat dan kayu dan batu kepada Allah Ta'ala kerana takut sekaliannya kepada Allah. Mereka ni semua ni takut kepada Allah. Baik malaikat, baik batu, baik kayu, apa semua benda yang Allah bagi jadi, begitu sekali membesarkan Allah kerana takut kepada Allah. Dan mengucap tasbih dan memuji malaikat dan kayu dan batu akan Tuhan itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekalian yang demikian itu menunjukkan atas besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada yang dapat mengatasinya. Apabila seorang yang dhaif dapat melihat seperti yang demikian itu dengan mata kepalanya, betapalah tidak takut dan tidak hebat kepadanya. Itu dia. Manusia kalau boleh tengok macam mana malaikat sujud dekat Allah, manusia akan tahu betapa besar Allah ni. Dengan kerana itu, bersungguh-sungguh pula berbuat ibadat kepadanya seperti Nabi kita itu. Adapun kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak sampai kepada martabat Nabi yang dapat melihat dengan mata seperti yang di atas itu, boleh juga kita dapat jalan lain takutkan Allah dan hebatkan kebesaran Allah, iaitu dengan fikir dan tilik dan pandang makhluk yang zahir di hadapan mata kepala kita. Seperti kita fikir betapa langit, betapa bumi dan barang yang di atasnya daripada laut dan darat. Dan laut itu berisi dengan berbagai-bagai benda yang tidak terhitung namanya. Dan juga di darat berapa banyak pula yang tiada terhitung namanya duduk di atasnya. Kita fikir yang tu sudah. Tuhan tahu berapa helai rambut ada atas kepala kita. Bukan Tuhan tahu banyak aja, Tuhan tahu dengan bilangan yang tepat. Dan Tuhan tahu saat lagi pukul 11, saat lagi nak luruh berapa helai, Tuhan tahu. Dan Tuhan bukan tahu kita seorang aja, Tuhan tahu semua makhluk dia ada atas muka bumi ni, jumlah rambut ada berapa helai nak luruh pukul 11 saat lagi. Tuhan tahu semua sekali secara detail.
Ni yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berfikir selapih kemudian daripada selapih dan tadabbur dengan halusnya, maka tentulah datang ajaib di dalam hatinya. Orang yang duk fikir benda ni, dia duk fikir, dia kata sampai semut aduk melata ke tepi dinding tu pun Tuhan atur rezeki dia. Duk tengok semua benda ada dalam alam ni, Tuhan atur semua. Berasa ajaib sungguh. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala ni Tuhan yang cukup hebat. Dan tahu dengan yakin betapa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala oleh semua perkara itu. Dan betapa pula semua tu dijadikan oleh Allah sebagai manusia semuanya. Alangkah besar rahmat Tuhan yang tiada upaya seorang syukur kepadanya. Itu dia. Kita ingat yang tu saja, tak tahulah berapa punya syukur kita. Malam dalam baca berita semalam, kembar Siam daripada Iran bercantum kepala. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuhan takdir dia pergi jadi macam tu. Umur dah berapa dah? Dah tua dah. Dah dewasa dah. Ni baru nak pergi operate. Daripada hari beranak tu, kepala duk cantum begitu. Yang lain semua cukup. Satu badan semua cukup. Mata, hidung, mulut, telinga semua ada cukup. Tangan ada dua, kaki ada dua. Semua Tuhan bagi cukup. Cuma dia bagi cantum kepala dua begitu. Tuan-tuan boleh bayang tak dia nak hidup sampai umur berapa puluh lah ni, berapa punya susah. Satu orang nak pergi bilik ayam, kena dua-dua orang pergi. Satu orang berasa tak boleh tidur, seorang lagi pun tak boleh tidur juga. Satu orang nak tidur, satu orang lagi. Tuan-tuan, kita ni berapa punya syukur Tuhan bagi macam ni. Harian Metro hari ni pula tengok budak daripada manakah kena kanser kulit. Kena kanser kulit, tuan-tuan. Mak dia kata apa? Kematian dia dijangka, sudah dijangka. Dan mak dia redha apa yang jadi lebih baik untuk anak dia. Bukan dia tak suka dah jaga anak dia yang sakit macam tu, tapi tak terjaga, tak larat dah nak jaga. Tak larat nak menanggung penderitaan tu. Duk tengok anak menderita tu, mak tak boleh tahan dah. Biarlah dia habis pun tak apa. Dia start dengan naik kudi. Dia naik sikit, dia naik sampai di muka, dia naik habis sampai di kepala, dia naik habis hidung luruh, tuan-tuan. Hidung luruh, tinggal lubang saja, tak lagi biji mata, lama kudi masuk dalam mata buta. Dia melarat, luruh telinga dan sebagainya, depan mata duk luruh satu perkakeh ni. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Kita ni syukur pada Tuhan. Macam ni punya Tuhan bagi. Tak mau nak syukur dengan Tuhan. Semayang tak mau, bantah Tuhan, derhaka, cakap besar dan sebagainya. Tak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi jadi benda-benda ni semua bukan Allah zalim. Tapi Allah nak jadikan i'tibar kepada orang lain. Orang lain tengok, ambil pengajaran. Pengajaran dari segi apa? Yang pertama, Allah bagi dekat kita macam ni punya kesihatan. 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 1,000,000 kali kita kena syukur dekat Tuhan. Yang kedua, tanda kesyukuran. Kata mana boleh tolong dia, tolong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda-benda macam ni yang agama nak beritahu dekat kita. Dia kata istimewa pula satu orang yang tahu diri dia ada buat terang-terang salah kepada Allah. Di dalam dia berfikir akan kebesaran Allah dan tinggi kekuasaan Allah. Sedangkan ia ada berkesalahan, lalu takut dia akan Allah dan akan azabnya. Dan taubat dia sampai menangis diri, minta ampun kepada Tuhan dan jauh daripada siksanya. Lebih-lebih lagi, dia kata kita sendiri tahu, kita pun ada banyak dosa dengan Tuhan. Takkan kita tak tahu, tuan-tuan ambil cermin bawah depan, tengok muka kita sendiri, berapa banyak, berapa berdanuk muka kita dengan dosa. Dia nak boleh jadi umur kita malam ni, berapa banyak dosa kita buat sepanjang jalan. Daripada akil balik hari tu ni umur berapa belas dulu ni, nak sampai umur kita malam ni dah 40, dah 45, dah 55 ni, berapa banyak dosa dah kita buat sepanjang jalan. Dosa dengan Tuhan, dosa dengan mak pak, dosa dengan adik-beradik, dosa dengan orang keliling rumah, dosa dengan kawan-kawan. Berapa banyak kita ni berdosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena ingat benda-benda ni semua, ingat. Lebih-lebih lagi kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang demikian itu tidak masuk neraka sekali-kali. Dia kata, orang yang boleh fikir balik dosa-dosa dia,
menangis dia, bertaubat dia di depan Allah Subhanahu wa taala, Allah pelihara dia daripada api neraka. Bermula dalil yang demikian ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-laban fi ad-dar'i. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk neraka satu orang laki-laki yang menangis dia dari kerana takut akan Allah sehingga kembali susu di dalam ambingnya. Yakni tidak sekali-kali ia akan masuk neraka kerana menangis takutkan Tuhan itu sebagai dindingnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis kerana takut Allah. Nabi buat perumpamaan pula. Nabi kata hatta ya'udal laban fid dar'i. Mustahil dia ni masuk neraka macam mana mustahilnya susu hak dah perah keluar daripada susu nak patah balik masuk balik dalam ambing, dalam mustahil dia kata. Kita perah susu lembu, perah keluar masuk dalam bekas. Bolehkah daripada bekas tu masuk balik dalam lembu tu? Boleh ke tak boleh? Tak mungkin akan masuk balik, tak mungkin. Demikianlah orang yang teriak kerana takut atas dosa dia kepada Allah, dia tidak akan masuk neraka. Mustahil dia akan masuk neraka, seperti mana mustahil susu tadi nak masuk balik dalam lembu tu. Nabi sampai kata lagu tu, yakni tidak sekali-kali ia masuk neraka kerana menangis ia takutkan Tuhan itu menjadi dindingnya. Berapa kali kita habang Imam Al-Bukhari ini, imam kita duk baca hadis, baca bacaan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca hadis dia kata rawahul Bukhari. Imam Bukhari tu beranak mai mata buta, 2 tahun buta, 2 tahun buta. Selama 2 tahun tu mak dia tiap-tiap malam bangkit semayang tahajud, semayang hajat, minta dekat Allah, minta supaya Allah kembalikan penglihatan kepada anak dia. Tak ada pergi berubat mana, masa tu mana ada. Selepas 2 tahun mak dia mimpi malam tu, mimpi ada satu cerita kata mimpi Nabi Ibrahim mai. Ada satu lagi riwayat dia kata mimpi satu orang berjubah putih mai, kata dekat dia, berkat doa kamu tiap-tiap malam dan berkat air mata kamu yang kamu tumpahkan kerana minta kepada Allah, Allah kembalikan penglihatan dia. Mak dia jaga daripada tidur, pergi tengok. Al-Bukhari dah boleh tengok semua. Apa nak kata tuan-tuan? Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tak masuk akal. Tapi Tuhan dia nak buat benda tak masuk akal, 1000 kali tak masuk akal pun Tuhan boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Dan tidak berhimpun debu di dalam perang sabilillah dengan asap neraka jahanam. Nabi kata orang yang biasa pergi perang sabilillah sama dengan Nabi dulu ni, sekali-kali dia tidak akan masuk neraka. Asap neraka pun tak akan sentuh. Pasal dia dah kena debu sabilillah. Yang ni satu orang daripada orang Islam masuk ia dalam perang sabilillah, maka dalam pemergiannya kepada perang sabilillah itu terkena debu di kakinya atau terkena debu di badannya pada jalan perang itu, ataupun apa satu yang menyakitkan atau yang menyusahkan satu orang yang pergi perang pada jalan Allah itu dan pada tempat perangnya itu, maka itu pun sudah jadi lepas dirinya daripada neraka. Kerana tidak Tuhan azab akan dia dengan sebab dia telah berazab di perang sabilillah. Itu dia. Dua benda ni mustahil akan bercampur. Satu orang yang dah kena debu masa turun dalam perang sabilillah, tidak mungkin dia akan kena asap api neraka.
Nabi kata macam tu. Maka jikalau mati seorang yang demikian itu dalam perangnya, maka berganda-ganda lagi pahala syahid kepadanya. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Raihanah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, dan kata dia lagi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Bab baru dia kata bab fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan." Itu bab yang datang pada menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jikalau mengetahui sekalian kamu akan barang yang aku tahu, nescaya tertawa sekalian kamu sikit." Ketahuilah saudaraku, boleh kita katakan kebanyakan manusia tinggal di dalam lalai. Kebanyakan kita ni tak tahan lama. Ada hari ingat takut kat Tuhan ni, takutlah. Dia main satu hari, dia reput, dia relai, dia hancur, dia habis lagu tu aja. Tak boleh. Kita tak boleh nak maintain lama. Kesedaran kita ni, kita tak boleh maintain lama. Nasib kita baik, kita rajin untuk dengar orang baca kitab, orang duk baca ayat Quran, orang duk baca hadis Nabi, lama sikit boleh tahan. Miss, relai. Tak boleh cakap manusia macam tu. Manusia, kalau tidak tak jadi manusia lah, jadi malaikat lah. Oleh kerana dia manusia, maka dia macam tu. Tak boleh nak tahan lama. Cuba nak tahan pun cuba relai. Cuba relai. Dia jadi lagu orang buat istana pasang di tepi pantai. Main ombak pukul sekali, repan setengah. Dia main 2 kali pukul, habis semua. Balik jadi pantai biasa balik. Manusia macam tu, rapuh, fragile, saya kata, mudah relai, mudah pecah. Nabi SAW kata, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan." Kalau hampa tahu macam yang aku tahu, hampa gelak sikit, menangis banyak. Tuan-tuan, Nabi tuan-tuan, berapa kali dah kita tu dengar hadis Nabi jalan dengan sahabat-sahabat. Dia jalan-jalan sampai di satu kawasan kubur, Nabi terus kata, Nabi kata, penghuni kubur ni tengah kena azab lagi. Nabi tahu. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dia angkat hijab bagi Nabi nampak apa duk jadi itu. Nabi dengar ni, seorang orang duk merintih, duk teriak, duk meraung, duk dalam kubur tu. Nabi SAW atas kapasiti dia sebagai Nabi, dia dengar. Nabi SAW kata, kalaulah sekiranya Allah bagi hampa dengar apa yang aku dengar, tidak ada manusia yang berani kafan orang mati. Nabi kata. Nabi dia dengar semua ni. Orang yang nak mati itu macam mana, duk bercakap dengan malaikat maut, mai duk dekat dengan dia, duk kata, keluarlah wahai roh yang keji, ukhruj, perintah suruh keluar. Ada pula orang yang baik-baik nak mati, duk dengar suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nabi dengar benda tu. Nabi tahu ni orang nak mati, ni orang baik-baik ke, ni orang ada masalah ke. Nabi tahu, pasal Allah izinkan Nabi dengar. Nabi kata tu, mayat duk bawa atas pengusung nak pergi kubur tu, mayat duk bawa tu, Nabi SAW dengar suara mayat duk bercakap di atas pengusung tu, duk kata, mana hampa nak bawa aku pi? Nabi dengar. Nabi dengar kalau orang yang usung tu orang yang baik-baik, orang yang mati, yang duduk atas pengusung tu orang baik-baik, dia duk kata, qaddimuni, segerakan aku pi tanam, segerakan aku pi tanam. Nabi dengar benda tu. Nabi kata semua makhluk Allah, termasuk ayam, itik, binatang ternakan, semua dengar kecuali manusia. Maka kerana tu Nabi kata, lau ta'lamuna ma a'lam, kalau hampa tahu apa yang aku tahu, Nabi kata, la dhahiktum qalila, hampa nak gelak pun tak mau, tak seronok dah, tak berani dah nak gelak pun. Pasal apa? Pasal takut dengan benda hadut jadi keliling ni. Hampa takut tu, hampa nak gelak pun tak berani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata boleh kita katakan kebanyakan manusia tinggal dalam lalai, tak ingat akan kebesaran Allah Ta'ala yang wajib atas manusia itu tunduk menjunjung apa suruhnya segenap waktu.
Manusia lupa apa yang Tuhan suruh dia buat. Lupa. Dia tak peringat. Dia ada banyak benda yang nak kena buat. Yang Tuhan tu suruh ni ada banyak benda. Dia terlupa benda tu. Sebab pun lalai itu kerana jahil akan hakikat kebesaran Tuhan. Punca kelalaian ni, punca dia apa dia? Jahil. Itu nombor satu. Tak tahu tuan-tuan, tak tahu. Ada orang tak tahu agama apa pun tak tahu. Ada. Dia tak tahu kata yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat, yang ni betul, yang ni salah. Dia tak tahu. Dia kira boleh buat. Sebab orang duk buat. Boleh buat. Berapa ramai orang Islam tak erti baca Quran? Tak erti. Dia bukan tak mau baca, dia tak erti baca. Berapa ramai orang yang macam ni, yang jahil tentang agama, tak tahu apa pasal agama ni. Dan tidak tahu betapa Tuhan memberi seksa akan orang salah kerana tak menurut jalannya. Dan dia pun tak pernah tahu hadis berapa, punya banyak hadis Nabi. Ribu hadis dia ada cerita tentang Tuhan akan azab orang yang berdosa. Dia tak pernah tahu. Bagi dia benda ni kira biasa, tak ada apa. Ada orang hidup, ada orang sakit, ada orang mati. Ada orang mati bawa pergi simpan sana. Bagi dia benda ni lumrah. Biasalah, dia kata orang hidup satu hari mati, dia biasa ya. Dia tak tahu apa yang jadi di sebalik kematian tu. Bagi dia biasa ya. Orang main abang kata kawan kita tak ada dah, innalillahi wa begitu. Innalillahi ya, cakap tu tak habis, sambung lebih sikit pun tak tahu dah. Inna tu bunyi tu kan. Tak tahu. Dia tak tahu macam mana kawan tu masa nyawa nak terbit keluar tadi ni, masa sakaratul maut, masa nyawa nak tercabut keluar daripada badan tu, kawan tu punya sengsara macam mana, dia tak pernah tahu. Dia cuma kata nampak dia punya ending cantik. Dia punya ending cantik. Dia kata, pasal apa hang kata lagu tu? Dia kata, tengok tak kelupung apa-apa, tengok lagu celek-celek pejam lagu tu aja. Dia tak tahu di sebalik celek pejam tu, di sebalik itu kesengsaraan yang kau tu tanggung macam mana. Sengsara sakit satu, sengsara dari segi ni, godaan yang main, yang very last moment, saat yang terakhir sebelum nyawa keluar tu, godaan nak main dekat kau tu dia tak tahu apa. Yang sampai kata iblis mai duk goncang susu tek ni, mai goncang depan kawan hak nak mati ni. Dia kata aku mak kamu besar dengan susu aku, matilah di atas agama Nasrani. Gambaran tu duk mai kat dia tak tahu. Tuan-tuan, 1001 benda duk mai masa tu. Ada orang hak nak mati ni bangkit duduk, api macam tu pun ada sebelum nak keluar nyawa tu. Apa dia nampak? Dia dengan Allah aja yang tahu. Ada yang dekat nak mati duk tak mau apa? Apa pun tak cakap duk tak mau. Apa yang dia nampak? Hanya dia dengan Allah yang mengetahui. Ada yang nak mati duk pusing kepala pi balik kiri kanan, apa benda pun kita tak tahu. Dia dengan Allah yang mengetahui. Ada yang nampak elok saja pejam mata, tapi kita tak tahu berapa bergelutnya dia dari segi ni. Saat terakhir dia nak mati ni, pergelutan dia antara hak dan batil, dia tak tahu macam mana. Benda ni banyak. Dia ada riwayat yang berbagai-bagai tentang saat-saat sakratul maut ini. Berapa ramai manusia yang tahu benda ni, dan ramai yang tak tahu tentang benda ni, jahil tentang hakikat kematian. Dan tak tahu betapa Tuhan memberi seksa orang salah kerana tak turut jalannya. Dia tak tahu apa seksa yang Tuhan bagi dekat dia ni. Sehingga kan kubur duk panggil dia mai. Masuk saja kubur terus renyak dia sampai berselisih tulang rusuk dia. Dia tak pernah tahu benda ni. Dia tengok keadaan kubur nampak tenang, tenteram. Dia ingat semua orang hak masuk dalam kubur tenang. Dia duk ingat macam tu. Dia tak tahu berapa punya kelam kabut di bawah tu. Benda ni hanya kita akan tahu daripada hadis-hadis Nabi SAW. Maka sudahlah manusia itu duduk sebagai di dalam sukacita sentiasa. Maka kerana tak tahu, manusia kira seronok aja lah. Kira seronok, kira tak ada apa benda yang merisaukan dia tentang masa depan dia.
terperasankan akan dirinya tiada apa ia berhubung dengan tuntutan Tuhannya. Dia rasa dia tak ada kaitan apa dengan Tuhan. Tak ada apa. Dia rasa Tuhan bagi dia hidup, dia dah hidup. Tuhan bagi kat dia 5 anak, dia dah bagi anak dia semua mengaji sekolah apa semua, mengaji sampai keluar universiti sampai semua, dia duk rasa urusan dia beres. Dia terlupa bahawa didikan agama, asuhan dan sebagainya dia tak bagi dekat anak dia. Maka anak dia jadi orang yang berjaya. Berjaya dari segi duniawi, tetapi sangat bermasalah dari segi ukhrawi. Anak boleh mengaji sampai berapa tinggi boleh, tapi tak semayang. Anak semua berjaya, satu kampung puji dia, satu bapa misali berjaya didik anak, tapi Allah yang mengetahui betapa gagalnya dia, kerana 5 orang anak, seorang pun tak semayang. Ini benda-benda yang dia kata, dia tak rasa dia ada kaitan dengan Tuhan. Maka tak kala manusia itu mengetahui sebenar-benar pengetahuan akan kebesaran Tuhan dan tinggi kekuasaan Allah akan menyiksa orang yang berdosa, maka tentulah tak senang hati dan tidak luput satu masa pun daripada duka cita akan dirinya. Kalau dia faham benda ni, dia sangat berduka cita. Kalau dia faham benda ni, dia sangat berduka cita. Tengok anak dia mengaji tinggi sampai dapat gaji belah-belah ribu sebulan dan sebagainya. Tengok-tengok orang balik mes orang perempuan nak jadi bini, kelumbung pun tak pakai. Allahu Akbar. Pak sakit. Pak sakit. Kalau dia satu orang yang berpengetahuan agama, dia tengok macam tu sakit. Panggil anak dia, cakap elok-elok, awak hampir cari macam ni, kata apa semua. Anak dia kata apa-apa, mak pun baru pakai berapa hari, dia pergi jawab lagu tu kat pak dia. Habis. Kalau dia reti agama, ni sakit ni. Sakit. Begitu. Maka takut jatuh di dalam siksa Tuhan dan balasnya akan orang yang bantah apa tuntutannya. Kalau dia reti agama, dia takut apa balasan Tuhan nak kena ke dia. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un, attati as-sama' wa haqqa laha an ta'atta ma fiha mawdi'u 4 asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku melihat barang yang tiada melihat sekalian kamu wahai umatku. Nabi pernah kata dekat sahabat-sahabat dia, Nabi kata aku ada tengok benda yang hampa tak nampak. Nabi kata, dan aku mendengar apa yang tiada sekalian kamu dengar. Nabi kata, Tuhan bagi aku dengar benda yang hampa tak dengar. Nabi kata, dan adalah yang aku lihat barang yang tiada kamu lihat. Nabi kata, ada benda yang Tuhan bagi aku nampak, hampa tengok tak nampak. Iaitu aku lihat sekalian malaikat dan pohon kayu dan batu semua sujud kepada Allah. Nabi kata, Allah bagi aku tengok, mata aku nampak ni, pokok, batu, semua malaikat, semua sujud kepada Allah. Mata aku nampak benda ni. Dan adalah aku dengar barang yang tiada sekalian kamu dengar, iaitu aku dengar akan malaikat dan kayu dan batu semua mengucap tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, aku dengar, hampa tak dengar benda ni. Batu, kayu, pokok, malaikat semua duk bertasbih, duk bertahmid, duk bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sekalian kamu tahu yang demikian dengan khabar Nabi, maka betapalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah Nabi habaq kat kita, walaupun kita tak nampak, walaupun kita tak dengar, kita sepatutnya faham Allah Tuhan Maha Besar. Begitu. Sabda Nabi, attatis sama, hadis tadi, maksudnya telah melendut langit. Apa ni melendut ni? Kita kata apa? Dia lagu menaksah lama, pakai naik ramai-ramai tu, dia jadi melentong. Dia melentong.
Nabi sebut dalam hadis dia ni, Nabi SAW kata at-tatis sama, maksudnya langit ni jadi melentok. Pasal apa? Dan sepatutnya pula bahawa langit itu melentok dengan sebab banyak malaikat di dalamnya. Nabi kata kalau hampa tahu malaikat berapa banyak ada di atas tu, hampa reti betapa besarnya Allah ni. Malaikat ni punya banyak di atas tu. Dia kata langit ni at-tatis sama, langit jadi melentok. Ramainya malaikat ada di atas tu, melentok langit ni, dia kata. Dan sepatutnya pula bahawa langit itu melentok dengan sebab banyak isi malaikat di dalamnya sehingga jadi melentok ya. Tiada ada di dalam langit itu tempat selebar 4 jari melainkan malaikat menghantarkan muka dia sujud bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit yang begitu punya luas, tuan-tuan. Langit ni mana bumi, mana planet pun ada langit. Langit yang macam ni punya luas, Nabi kata nak cari satu ruang selebar 4 jari yang tak ada malaikat duk sujud, kamu tak akan jumpa. Melainkan semua tempat penuh dengan malaikat duk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Kita percaya ni hadis ni. Ni hadis ni kita duk baca lah, ni hadis. Ni bukan kitab 1001 malam. Ni hadis ni. Sejauh mana kita percaya apa yang Nabi kata? Ini dia duk test kita lah. Sejauh mana kita percaya ni Nabi duk abang ni? Sejauh mana kita percaya? Sambut maulid Nabi dia tahun dah. Berapa puluh tahun dah duk sambut maulidur Rasul ni. Selawat ni sampai nak putih orang ni. Duk selawat. Nabi abang benar ni, tahu apa nak percaya? Nabi SAW sendiri kata, Nabi kata nak cari langit yang luasnya seluas 4 jari ni, yang tidak ada kepala malaikat duk sujud, kamu tak akan jumpa. Sebaliknya semua, every single space occupied, kira semua penuh dengan malaikat duk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sekalian kamu tahu akan yang demikian dengan khabar Nabi, maka fikirlah olehmu betapa besar dan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Berapa hebatnya Allah. Kita jumpa manusia, dia pergi mana pun orang kenal dia, kita dah, dia ni dahsyat. Orang kenal dia pergi mana pun. Bukan ke dalam Pulau Pinang ni. Pergi sampai ke Perak, pergi sampai ke Selangor, pergi sampai Jeram, Sabak, Bernam, apa nama, mana tempat pergi pun orang tengok dia kenal, orang tengok. Hebat dia ni. Oh, kau kata dalam Malaysia aja, langkah keluar pergi Singapura pun orang kenal dia. Langkah pergi sampai negeri, orang kenal dia. Kita tahu dia ni hebat. Satu dunia kenal dia. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan bandingan dengan orang ni tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh ruang langit ni malaikat sujud. Bukan takat kenal Allah, sujud membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Sehingga tiada lapang sebesar tangan di atas langit melainkan jadi tempat sujud malaikat belaka. Dan pula langit itu bukannya alam kecil, bahkan dia satu alam yang sangat besar dan sangat luas. Tiada yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa luas langit, Allah yang mengetahui. Kita tak tahu berapa luas langit ada di atas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi SAW lagi, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Demi Allah, Nabi kata, sekiranya tahulah sekalian kamu sebagaimana aku tahu daripada kebesaran Tuhan, seperti yang telah aku lihat dan yang telah aku dengar dan yang belum aku lihat dan yang belum aku dengar, dan mengetahui pula sekalian kamu seperti pengetahuan aku membalas siksa Tuhan ke atas orang yang berdosa, yakni dibukakannya hijab, diberinya kamu mendengarnya, dan diberinya Allah kamu melihatnya, seperti mana aku mendengar dan melihat. Nescaya sedikit tertawa sekalian kamu dan banyak menangis kamu kerana takutkan siksanya. Nabi kata kalaulah Allah bagi sekali hampa boleh tengok macam mana keadaan neraka apabila dia mengazab manusia, cukup untuk hampa tak berani gelak lagi. Nabi kata kalau sekalilah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi telinga kita dengar ni macam mana orang duk menjerit dalam kubur tu, kena azab dalam kubur dengan ulang, sujaul aqra dan sebagainya, macam-macam duk ada dalam kubur ni.
Hadis yang kita duk baca yang Nabi SAW kata dibawa datang sab'ina tinnina, dibawa mai kepada penghuni kubur ni 70 ekor tinnina, naga-naga. Setengah terjemahan dia kata tinin, makna dia ulang besar. Dibawa mai kepada ahli kubur yang derhaka Allah semasa hidup ni. Bila masuk kubur, dibawa mai kepada dia sab'ina tinnina, 70 ekor ulang nak gigit dia seorang dalam kubur tu. Yang ulang tu pula Nabi kata tiap-tiap ekor sekali dia menapah, kalau dia embuih napah dia di atas muka bumi, mati segala pokok, segala tumbuh-tumbuhan yang ada di depan dia. Dan ulang ni akan disuruh gigit penghuni kubur ni sehingga menjelang kiamat. Kalau kita dengar hadis ni, cukup tuan-tuan, cukup. Tak ada orang berani tinggal sembahyang. Tak ada orang berani buka aurat depan orang dan sebagainya. Tak ada orang berani nak bercakap buat mulut jelabah lebih kurang nak kata pasal agama, pasal Quran, pasal hadis Nabi dan sebagainya. Tak ada orang berani buat macam tu. Kalau sekiranya Allah tunjuk dekat dia sekali benda ni. Tetapi sebab pun sekalian kamu tak menangis dan tak berduka cita dan jadi banyak tertawa suka cita adalah kerana terdinding mata sekalian kamu dan pendengaran sekalian kamu daripada apa yang aku lihat dan apa yang aku dengar. Nabi kata hampa ni jadi lupa, lalai dan sebagainya, tak ada pasal lain. Semata-mata kerana hampa tak nampak apa yang aku nampak, hampa tak dengar apa yang aku dengar. Pasal tu hampa jadi macam ni. Nabi kata. Sabda Nabi SAW lagi, wa ma talazzaztum bin nisa' 'ala al-furush wa la kharajtum ila as-sa'udat taja'aruna ila Allah lawadidtu anni law kuntu syajaratan tu'dad. Dan tidak mau bersedap-sedap sekalian kamu dengan isteri-isteri kamu di atas tempat tidur. Yang ni tak mau lagi bercumbu-cumbu dan bergurau dengan isteri, dan tak mau lagi bersuka-suka jimat memuaskan nafsu syahwat di atas tempat-tempat tidur. Dan pasti pula keluar sekalian kamu ke jalan raya, berjalan berlari ke sana kemari, merenguh dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya dia lepaskan sekalian kamu daripada azabnya. Sungguh sukalah aku bahawasanya ada aku ni menjadi satu pohon kayu yang dipotong dan ditebang. Itu dia. Nabi kata, kalau hampa nampak apa yang aku nampak, kalau hampa dengar apa yang aku dengar, Nabi kata, tak ada manusia dah mau nak duduk di rumah dengan anak bini apa semua, tak mau dah. Cerita dia semua nak ibadat, nak minta tolong Tuhan selamat dia daripada azab hak Tuhan bagi dia nampak tu. Bahkan ada manusia, Nabi kata dia akan lari ke atas jalan ni, lari pi balik, kira duk roya, duk menjerit, duk minta Allah tolong selamatkan dia. Jadi orang lupa, jadi histeria ke atas jalan raya macam tu saja. Dan Nabi SAW kata, manusia tak jadi macam tu semata-mata kerana dia tak nampak benda ni. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Siti Aisyah dan Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Katanya lagi, ini hadis hasan lagi bari. Wallahu a'lam. Lepas ini kita akan masuk satu tajuk, bab fi man takallama bi kalimatin yadhahaku bihan nas. Itu bab pada menyatakan orang yang bercakap dengan cakap yang mentertawakan orang dengan dia. Ini cerita jadi pak lawak. Jadi pak lawak, kerja dia buat lawak dengan cerita-cerita bohong, dengan satu tujuan nak bagi orang gelak. Jadi pak lawak. Apa hukum dia, apa ancaman dalam hadis terhadap orang yang macam ni? Dia saja buat cerita, reka, tipu, bohong, nak bagi orang gelak, nak bagi orang seronok. Kemudian dia akan masuk bab ma jaa fi qillatil kalam, iaitu disuruh kita ni mensedikitkan bercakap. Kemudian dia akan masuk tajuk bab ma jaa fi awani dunya 'ala Allah 'azza wa jalla. Cerita tentang keji dan hina dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan pergi satu bab anna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia dia kadang-kadang menjadi penjara orang yang beriman, menjadi syurga orang kafir.
Tengok apa uraian agama tentang benda ni. Wallahu a'lam. Kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.